Harap-harap hari ini ramai pelanggan. Boleh juga balik awal. Awalnya Kak ini bangun, matahari pun belum naik lagi ya. Kak, semalam saya ada baca buku berkaitan tentang usahawan. Berdasarkan buku yang saya baca itu, saya dapat memahami segala definisi keusahawan yang sangat jelas. Usahawan ialah seorang yang berfikiran kreatif dan inovatif yang boleh mengenal pasti peluang atau mencipta peluang perniagaan. Selain itu, mereka boleh melakukan sesuatu perancangan dan mengusahakannya sehingga berjaya. Menarik lagi kan Kak? Peniaga ialah orang yang boleh menjalankan jenis perniagaan yang biasanya telah sedia wujud macam Kak ini sekarang. Kenapa pula menarik? Sebabnya Kak ini kan peniaga yang berpeluang untuk menjadi seorang usahawan sekiranya Kak bersedia untuk mengambil dan mencipta peluang yang ada. Ngantuknya bersiap dulu lah. Udah siap. Oke, tiba masanya buat video. Hai guys, hari ini saya akan perkenalkan promosi terkini. So, stay tune. Habis perekaman. Lepas ni saya perlu buat iyalah. Baru saya ingat, lepas ni saya perlu sediakan bungkusan untuk order customer yang kemarin. Lepas tu kejap lagi saya perlu edit pula video yang saya rekam tadi. Banyaknya kerja yang saya perlu buat. Pasti orang ramai tidak tahu bahawa sebagai usahawan, tugas kami adalah untuk memberi kepuasan kepada pelanggan dan memberi sumbangan kepada masyarakat, terutamanya untuk mencari sumber pendapatan untuk menyara diri mereka. Manakala untuk negara pula, kami perlu meningkatkan ekonomi negara dari segi kewangan. Tapi sebenarnya seronok juga jadi usahawan ni. Agak, apa sifat ni? Dari tadi main phone, laptop. Banyaknya aku buat. Daripada mengurus, mengeluar, mengedar dan menanggung risiko semuanya Kak. Usahawan yang bertanggung jawab kita. Sebenarnya jadi usahawan ni akak rasa sangat seronok sebab kami boleh menawarkan peluang pekerjaan kepada tenaga buruh yang sesuai. Memanglah kena buat semua benda. Mau mengeluarkan, mau buat promosi, mau mengedar dan membuat pembungkusan, semua buat sendiri. Jadi, itu satu cabaran dan juga risiko yang perlu kakak hadapi. Tapi, sebaik manapun perancangan usahawan tu, kekuatan manusia tetap terbatas. Dan risiko-risiko yang banyak dan tidak terduga akan menjadi tanggungan usahawan itu sendiri, kan? Betul tu, Dik. Tapi, betapa kita fokus dengan benda yang buruk? Lebih baik kita fokus dengan apa yang benda kita buat tu yang seronok sangat. Melalui peluang pekerjaan yang kami berikan kepada tenaga buruh tersebut, dapatlah untuk membantu mereka dari segi menyara kehidupan mereka. Apabila usahawan macam kami ni buka peluang pekerjaan kepada orang lain, maka kuranglah pengangguran dekat negara kita. Dan itu adalah sumbangan kepada negara. Wah, rasanya jadi usahawan. Adik pun nak jadi macam kakak lah sekarang. Macam tu lah, Dik. Okeylah, Dik. Kakak rasa kakak nak rehat dulu. Nanti kita sambung lagi, okey? Lagipun, sekarang kakak nak tengok rancangan YouTube yang kakak suka sangat. Hai, selamat datang ke channel Sembang Sumber Keusahawanan bersama saya Nadiatul Aisyah sebagai host anda pada pagi ini. Tanpa membuang masa, marilah kita memulakan penerangan tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu tentang sumber-sumber keusahawanan. Saya yakin dalam kalangan puan-puan, mesti ada yang sudah tahu sebagai usahawan kita perlu
tahu sumber-sumber yang perlu kita rujuk. Untuk yang kurang tahu, mesti sedang tertanya-tanya kenapa. Ianya supaya kita dapat mengembangkan lagi perniagaan kita dengan mengambil kira beberapa sumber ini, antaranya sumber keuangan, sumber emosi, dan sumber fizikal. Yang pertama ialah sumber keuangan, kerana untuk memulakan perniagaan kita memerlukan modal untuk pembiayaan sepanjang menjalankan perniagaan tersebut. Antara kos-kos asas yang kita perlu ketahui ialah pendaftaran jaringan internet, sewa bangunan, peralatan pejabat, gaji pekerja, dan banyak lagi. Bagi yang baru berjinak-jinak untuk memulakan perniagaan, pasti ingin mendapatkan sumber keuangan sebagai modal. Tetapi jangan risau, sumber keuangan ini anda boleh perolehi melalui mana-mana institusi keuangan seperti Maybank, BSN ataupun Bank Islam. Selain itu, sumber keuangan ini juga boleh diperolehi melalui ahli keluarga ataupun agensi-agensi kerajaan seperti Tekun. Yang seterusnya, puan-puan juga kena peka dan ambil peduli tentang sumber emosi. Kerana apabila menceburi dunia perniagaan, seseorang itu pasti akan berhadapan dengan pelbagai cabaran yang akan menyebabkan tekanan, seperti jatuh bangun sesebuah perniagaan. Oleh itu, kita perlulah menjaga hubungan kita dengan Tuhan, keluarga, dan rakan-rakan sekeliling agar kita sentiasa dikelilingi dengan aura yang positif yang dapat memberikan motivasi kepada diri kita. Baiklah, rasanya sampai di sini saja penerangan kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye!